MAP atau MAF. Okay, maknanya manifold absolute pressure atau manifold mass airflow sensor. Okay. So macam tadi Cik Reza cakap berkaitan dengan kita punya, sekiranya kita tak pakai apa orang kata penapis udara, okay, air filter. So kadang-kadang memang dia akan terhasil orang kata macam debu dan minyak tu dia akan melekat kepada setiap permukaan air filter, kotak air filter tu. Okay. Tapi kita jangan lupa juga, kadang-kala dekat sensor tu sendiri dia boleh melekat. Okay. So secara asasnya kalau kita tengok, sekiranya kita cabut air filter tu, kita tak pakai air filter, okay, kita tak, secara menyeluruh kita tak tengok balik dekat kita punya permukaan sensor. So kadang-kala ada sesetengah orang yang menjual macam intake cleaner punya sensor, mass airflow punya sensor cleaner, MAP sensor punya cleaner, tapi benda tu sebenarnya secara menyeluruhan bukan saya nak kata benda tu tak bagus, okay? Tetapi untuk side effect yang panjang, benda tu boleh menyebabkan kita punya permukaan sensor tu lebih cepat rosak, okay? So kalau katakan kita tidak menggunakan air filter, okay, kalau kita kata tidak menggunakan, memang kandungan udara tu dia masuk terlampau banyak tanpa ada nisbah, okay? So dengan adanya MAP sensor atau MAF sensor ni, dia boleh menyukat, okay, berapa orang kata dia punya udara, sukatan yang telah isi padu udara yang telah disetkan dalam ECU tu untuk pastikan kita punya enjin kita bergerak dengan lebih sempurna. So pada nisbah yang macam Cik Reza terangkan tadi 14.7 nisbah 1. Okay, maknanya 14.7 tu adalah udara, nisbah 1 itu adalah kandungan minyak. Tapi secara generalnya kadang-kadang kita perlu tahu juga, okay, daripada segi kita punya vacuum, daripada segi kita punya intake, daripada segi mungkin ada kebocoran hose ke apa, benda ni selalunya memainkan peranan juga kepada kita punya intake. Sebab kalau kita nak katakan benda tu secara menyeluruh sempurna, okay, perfect, dia, kita perlu pastikan setiap hose-hose yang kecil, tak kira lah hose vacuum ke, hose yang supply untuk intake ke apa, dia kena tak boleh ada rekahan, tak boleh ada kebocoran. Daripada segi pemasangan tu, klip kita kena kemas, masuk dengan sempurna. Sebab kita nak pastikan kita punya optimum, okay, bacaan enjin kita tu dapat dibacakan dengan lebih sempurna. So daripada segi combustion chamber, di dalam combustion chamber tu, dia dapat memastikan kitaran enjin tu dapat memastikan secara pembakaran yang optimum. Okay. So itu sedikit sebanyak daripada saya lah, Cik Reza. Okey. Terima kasih Cik Zul. Okey, sebut pasal spray tadi. Ini pengalaman saya kerja dekat workshop lah. Saya tengok ada setengah mekanik dia suka spray WD-40 dalam sistem intake manifold. Betul. Bagi saya WD-40 tak sesuai. Cuba kita compare WD-40 dengan spray total body. Berbeza. Macam spray total body. Total body ni dia punya kandungan dia lebih kurang macam petrol. Kalau kita pernah pegang petrol, dia punya total body punya chemical reaction tu dia akan rasa lebih sejuk. Maknanya penyerapan dia dekat kita punya tangan tu macam kandungan petrol. Cepat kering. Dia tak macam cepat kering, betul. Sebab tu kalau kita katakan WD-40 ni sebenarnya dia general purpose, maknanya untuk daripada segi karat, daripada segi orang kata untuk lubrication, kita nak pasang skru ke apa, benda tu boleh pakai. Tetapi kalau untuk pembersihan, orang kata pembersihan daripada segi sensor, benda ni tak sesuai sebab sensor ni adalah salah satu bahan elektronik yang sangat-sangat orang kata berbahaya sebab benda ni adalah chip device. So andai kata kita spray, benda tu chemical reaction dia bergerak dalam kita punya chip sensor tu ataupun dia boleh menyebabkan sensor kita tu tidak boleh baca. So dia akan menjadi masalah balik kepada kita untuk membeli sensor tu baru atau kita perlu engine light kita selalu menyala ke ataupun kita punya power loss kita dekat engine ke. So benda ni juga ada main peranan penting. Sebab tu ada setengah mungkin kita boleh tegur lah daripada segi mekanik yang mana selepas ni kalau kita tengok kita nak bersihkan throttle body ke, nak bersihkan intake cleaner ke apa semua, mungkin kita boleh tegur lah. Maknanya diorang kalau ada mesin pembersih yang lebih sesuai, maknanya semburan yang lebih sesuai, kita galakkan diorang pakai benda yang lebih sesuai sebab benda ni main peranan juga untuk jangka hayat setiap satu sensor berbanding dengan WD-40 tu. Melainkan dia beli WD-40
Tapi ada kat situ untuk throttle body ke, untuk sensor ke, untuk ada yang untuk cleaning, throttle body. WD-40 kan banyak type, banyak jenis kan, untuk rust, untuk karat, kan, untuk skru yang karat, untuk sistem carburetor kan ada. WD-40 dah banyak jenis. Tapi majoriti yang saya tengok dekat workshop ada setengah menggunakan yang untuk karat tu, spray. Untuk skru ketat lah, skru karat tu kan, buka pakai tu, spray pakai tu. So bagi saya benda tu dia, bila kita spray, dia akan jadi satu lapisan minyak pada mana-mana komponen kereta. Kalau kita spray dekat intake manifold, kena throttle body tu akan berminyak. Sentiasa berminyak. Jadi tak berapa sesuai lah bagi saya. Okey. Kadang-kadang kita pergi workshop, tak ada relax dia ambil spray throttle body. Bagi saya tak sesuai. Okey. Jadi ini salah satu sebab kalau kereta tu tak ada filter, kemudian dia akan berminyak disebabkan PCV, lepas tu EGR lagi, lepas EGR keadaan di luar kereta, macam kalau kita duduk tepi jalan lama kan muka kita pun berminyak, berpasir kan. So keadaan tu sendiri pun masuk dalam kereta pun sama berlaku dalam sistem intake manifold. Tapi bila ada filter, sikit tak banyak habuk dapat disekat daripada masuk ke dalam sistem intake manifold. Sistem intake manifold maksudnya daripada filter sampai ke dalam throttle body, ke dalam intake manifold lah, sebelum masuk ke combustion chamber, tempat bakaran. Okey. Jadi filter ni sangat penting lah. Okey. Lepas tu mengenai alamak dia hang pula. Ini yang tak tahan ni. Sekejap Sekejap Saya sekejap. Sedikit gangguan sekejap. Dia buat lawak pula sekejap. Biasalah tu. Sorry, Mr. Kasen tak dapat masuk. Dia masih lagi kena bekerja, dia ada kerja sikit. Tak apa, tak apa. Okay. So, kita sambung sikit lagi. Jadi, itu filter. Okay, tadi saya dah sambung pasal filter ni. Kenapa perlu filter? Sebab kenapa boleh ada kelembapan dalam intake, maksudnya ada PCV bawah. Jadi, kalau kita tengok kat sini pula, pasal filter lagi, masih pasal filter. Satu lagi adalah, kalau kita perhati kat sini, dia nak bagi haba panas. Kalau sebut pasal haba panas, untuk kenderaan diesel, okey, bagi kereta saya pernah buat dulu Santa Fe dengan Sorento, diorang ada pemanas untuk minyak. Kalau petrol untuk pemeluapan sama juga hampir dengan dengan diesel. Kalau kat sini kita tengok saya salah satu namanya apa alamak. Okay, kalau kat sini contoh macam untuk sistem Comeril, memang ada setengah Comeril menggunakan pemanas minyak. Dia panaskan minyak diesel. Tujuan dia untuk sekejap. Ini temperature sensor. Tapi dia ada pemanas yang mana dia gunakan minyak diesel tu,
bila dipanaskan minyak diesel tu, automatik dia akan bila nak pembakaran lebih mudah terbakar. Sebab kita sedia maklum untuk petrol pemeluapan dipanaskan minyak untuk pemeluapan supaya mudah terbakar. Tapi kalau untuk diesel, untuk kita sedia maklum, diesel dia nak bakar dia punya fuel, dia perlukan heat yang tinggi, iaitu sehingga mencecah. Kalau nak bakar fuel diesel lah, dia cecah sampai 500 nak heat. Jadi apa yang berlaku adalah bila dia panaskan minyak diesel kan, untuk kenderaan diesel lah, kenderaan diesel jenis Comeril, CRDI. Okey, Comeril. Comeril ni banyak lah sekarang, dah banyak pakai. Hilux pakai, Santa Fe, Sorento, Kia, Land Rover sendiri pun dah start pakai dah jenis Ford Ranger pakai, Mazda pakai, BT50 tu banyak. Semua banyak pakai dah enjin Comeril. Jadi ada setengah kereta dia gunakan pemanas minyak untuk memanaskan diesel tu, supaya bila diesel tu digunakan untuk buat pembakaran, dia jadi lebih cekap, lebih bagus pembakaran dia. Itu sebab dia panaskan minyak. Bagi diesel, kalau petrol dulu je, sekarang tak perlu kot. Sekarang tak berapa perlu. Kalau diesel je, minyak tu dihitkan sehingga suhu, kalau tak silap saya, 60 darjah Celsius. 60 darjah Celsius, maksudnya daripada tangki pergi ke feed pump, tempat feed itulah. Di situ dia akan heatkan, kemudian dia akan panaskan. Sini tak berapa jelas ni, sekejap. Saya tunjuk sikit. Sekejap. Dia panaskan minyak tu sebelum minyak tu dipancitkan ke dalam combustion chamber. So sangat bagus dari segi pembakaran. Itu untuk diesel. Kalau petrol dulu mungkinlah, tapi sekarang dia tak perlu. Sekejap. Mr. Zul nak tambah apa-apa tak pasal pemanasan petrol? Untuk petrol sebenarnya, kita tahu tadi macam Cik Riza kata, dia penguapan, penguapan daripada kita punya tangki tu, feed pump tu. So sebenarnya kalau comparekan dengan diesel, kita tahu memang untuk bahan api diesel ni sebenarnya dia lebih optimum sekiranya bahan api tu dipanaskan dulu. Sebab kita tahu sifat diesel ni adalah compression, maknanya penumpatan, maknanya dia nak pastikan orang kata ketumpatan yang ada campuran udara dan bahan api tu maknanya betul-betul tumpat. Maknanya mampatan tu ada dekat situ supaya dia boleh menghasilkan power yang lebih sempurna. So seperti yang kita sedia maklum, sekarang ni memang teknologi untuk orang kata diesel engine ni memang dah banyak. So ada yang pakai CRDI, ada yang pakai direct injection diesel. So pelbagai. Maknanya diorang dah pelbagaikan untuk diesel engine tu supaya benda tu dapat orang kata apa, menghasilkan power yang lebih sempurna, kuasa yang lebih sempurna. Sebab tu kita kata kalau untuk diesel ni, kalau minyak dia boleh dipanaskan, maknanya kita boleh tahu bahan api campuran dalam ruang pembakaran tu dia akan jadi lebih sempurna. Sebab tu kalau kita check ataupun kalau tuan-tuan pernah tengok kat luar ada yang mekanik, kadang-kadang diesel engine ni diorang tak terus buka untuk sistem fuel ni, bahan api. Sebab satu, untuk diesel ni memang kalau kereta-kereta baru ni tekanan dia memang ada yang panas, ada yang boleh kontrol, ada yang boleh laras, tapi secara menyeluruhnya memang bahan api untuk diesel ni kita perlu pastikan dia punya temperature tu optimum dulu. Sebab kita nak hasilkan kuasa supaya enjin diesel tu dapat menghasilkan dengan lebih sempurna lah dia punya sistem itu. Lagi satu contoh kalau macam dekat Malaysia, kita kebetulan negara kita panas. Jadi ada setengah kenderaan tak pakailah pemanas untuk heat diesel ni. Tapi kalau luar negara perlu sebab diorang ada 4 musim kan. Jadi bila dia masuk musim beku, musim sejuk dia, jadi kalau minyak tu sejuk, akan ada sedikit perubahan struktur pada minyak tu. Tapi bila sentiasa dipanaskan, dia tidak minyak diesel tu masa nak guna pun tak akan mengalami gangguan lah. Jadi ni kat gambar saya tunjuk ni adalah ni yang Hyundai pakai.
salah satu produk Hyundai lah. Pakai untuk panaskan minyak. Okey, tujuan dia untuk panaskan diesel. Reason dia satu, dia lebih efisien lah. Bila minyak diesel bakar, nak bakar, bila minyak diesel panas, nak masuk dalam combustion chamber, pembakarannya lebih baik. Yang kedua, bila hadapi musim sejuk, dia tidak terlalu mengganggu pada pembakaran. Okey? So, yang inilah. Okey. Jadi pada kereta yang zaman dulu masa saya cakap tadi, ada panaskan minyak petrol tu untuk pemeluapan lah. Okey. Okey, seterusnya. Oi. Sekejap Hello Zul. Yes, saya. Apasal tak lama KB? Tertukar lah ni. Kejap. Saya tukar balik. Abang Jol. Baik. Selamat Teguh. Kalau tidak, saya tak perasan tadi. Okay. Jadi, saya teruskan. Sekejap. Okay. So, seterusnya, kita teruskan So, untuk bahagian filter ni dah habis lah. So, itu kepentingan filter lah. Kalau pemilik kenderaan ataupun mekanik tak gunakan filter, so macam saya cakap tadi, saya pernah cakap dulu, kebanyakan punca kerosakan adalah kesilapan. Kadang mekanik sama ada kurang mahir ataupun tidak ambil berat. Benda-benda macam ni. Maksudnya sambil lewa. Kadang tak payah ni filter dah kadang filter dah kotor pun boleh lagi ni, boleh pakai setahun ni. Jadi tak berapa sesuai lah. Okey. So seterusnya cara operasi filter ni saya dah share pada minggu lepas. Kita pergi yang seterusnya. Okey. Kesan-kesan, tanda-tanda kerosakan pada filter. Okey. Biasanya filter ni kalau kita nak tahu rosak, pertama dia berminyak, okey. Filter ni akan berminyak. Berminyak pada permukaan, okey. Kalau kat sini macam saya tunjuk, sekejap saya besarkan sikit tulisan. Ni dia. Okey. Permukaan dia berminyak. Maksudnya kalau kita perhatikan kat sini, saya besarkan jap. Nampak permukaannya berminyak pada di sini. Nampak? Dia berminyak, nampak? Berminyak. Berminyak ni macam saya cakap tadi lah. Kalau ada berminyak ni banyak sebab. Tapi yang paling ketara kalau minyak macam dalam gambar kat bawah ni, pada permukaan filter ni, ini biasanya dekat PCV valve tu, minyak lebihan dia akan masuk. Minyak bertakung ke atas tu, dia akan tendang naik ke atas intake manifold. Masuk ke dalam sistem, masuk ke dalam filter. Dia akan bercampur. Punca-punca nampak berminyak. Selalu kalau kereta lama lah, kereta baru sekarang dah kurang sedikit lah. Kalau compare daripada kereta zaman dulu, sekarang ni dah sedikit kekurangan untuk filter selalu berminyak. Okay? Sebab tu macam saya cakap dulu punya kereta, PCV punya bypass tu duduk sebelum filter. Macam ni contohlah. Kalau kereta lama kan. Filter duduk sini, PCV duduk dekat sini. Jadi katalah ada lebihan minyak masuk. Jadi habis berminyak semua. Filter-filter sekali kena buang kereta lama. Kalau yang pattern baru pula, kalau pattern baru, PCV punya bypass, dia tak masuk sebelum filter. Dia akan masuk selepas filter. Contoh kalau kita tadi tunjuk kan, saya tunjuk tadi macam kereta injection kan, ada yang terus masuk dalam intake manifold, ada yang masuk selepas filter. Jadi kalau berlaku katalah lebihan minyak tu dibypasskan pun, katalah minyak naik, dia tak kena terus filter. Dia akan terus masuk dalam intake manifold dan dia akan berminyak kat situ lah. Itu pasal kadang-kadang setiap 20,000 km ataupun 40,000 km,
kita kalau dekat, saya pernah tahu kalau macam service center ataupun workshop-workshop yang menjaga maintenance kereta ni, setiap betul dia akan cuci, dia akan servis. Okey? Dia tembak dengan spray total body, cuci intake manifold, buka filter, nak tengok condition dalam tu lah. So sangat penting. Okey? Sangat penting. Jadi dia akan tahu kalau berminyak atau apa punca, kenapa minyak boleh naik. Tapi kalau kereta zaman dulu, zaman sekarang, tak perlu risau. Tapi walau macam mana pun masih lagi ada maintenance untuk cek sama ada minyak naik, berminyak berlebihan tak kalau dalam intake manifold. Kalau ada EGR, dia ada suggestion. EGR setiap berapa ribu kilometer kena cek dan servis. Kalau tidak dia akan kotor kat dalam dia. Macam saya tunjuk tadi lah, kalau kat sini kan EGR dia carbon. Jadi intake dia macam ni kotor, terlalu banyak kekotoran pada intake manifold. Tekan lain, keluar lain. Macam ni. Ni semua EGR-nya ni. Okey. Lepas tu saya cakap tadi satu tanda-tanda kerosakan dia, pertama sekali berminyak. Dia berminyak pada permukaan filter. Okey. Berminyak. Yang kedua, kalau dia sentiasa basah, kadang-kadang ada setengah orang ada buat perubahan pada filter. Semua ada terbuka, dia pakai open pot ke. Open pot maksudnya tak ada cover filter tu, sentiasa terbuka. Dan kebetulan kerap hujan dan filter tu buat daripada paper, daripada kertas kan. Jadi bila basah, debu lekat pada permukaan dia akan jadi satu lapisan. Jadi filter pun jadi keras, udara yang nak melalui pada filter pun tak lepas. Akan menghadapi gangguan. Bayang kenapa bila filter tu tersumbat, udara nak masuk pun menjadi gangguan. Okey? Bila jadi gangguan, jadi kadar udara yang masuk pun tidak sekata. So dia boleh mengganggu juga sistem EFI itu berfungsi dengan sempurna, dengan baik. Bila bacaan dia tidak tepat, udara yang dia terima, tekanan tak tepat, jadi dia akan ganggu sistem. Okey? Seterusnya, selain banyak, dia ada kita panggil kekotoran yang melampaui. Macam berpasir, boleh berlumpur. Saya pernah jumpa. Ni berlumpur sebab salah satu macam saya cakap lah, kadang dia dah buat satu laluan untuk filter tu. Kita datang modify pula. Kena hujan, kena apa? Jadi kertas, elemen paper, elemen kertas tu pun bila basah dia akan jadi macam mudah kalau pasir tu ada masuk kat dalam kawasan intake tu ataupun lalu dalam filter, pasir tadi akan melekat pada permukaan filter. Jadi terus jadi satu lapisan. So dia akan ganggu lah. Daun-daun kering pun boleh jadi juga. Daun-daun kering. Selalu daun-daun kering ni kalau masuk yang dekat atas kat bawah wiper tu, saya lupa nama tu. Apa nama lupa. Yang itu pun selalu ganggu tu. Kok Tian. Busy. Sebab tu kadang-kadang kalau kita Jago. Selalu alamak, tak apa Kok Tian, tak apa. Sebab kawasan you bising sangat. Apa dia Zul? Sebab tu kita tahu kadang-kadang bila kita tengok, okey, kadang-kadang ada setengah service center tu yang kadang kita boleh tengok mekanik tu buat kereta kita. So kita boleh nampak apa yang dia buat. Kadang-kadang bila kita pun tanpa sedar, dalam kereta punya intake ataupun dalam kita punya dekat air filter kita tu ada daun kering. Kita pun tak boleh expect macam mana dia boleh masuk. Sebab kalau kita tengok daripada segi laluan angin, okey, laluan angin yang dia tarik daripada luar untuk melepasi daripada penapisan filter tu, memang ada setengah yang dia buat besar, ada setengah yang dia buat kecil. Sebab tu ada setengah kereta, kalau
daripada, contohnya dia ambil daripada tepi atau daripada depan. Okay, selalunya dia ada macam pasang jaring. Okay, pasang jaring ni, dia lapisan satu jaring ni sebenarnya dia boleh pastikan udara saja yang masuk. Okay, ada setengah tempat tu kadang-kadang kita tak perasan dia punya jaring tu dia dah pecah. Okay, maknanya dia dah lama. So daun-daun kering apa semua terus masuk ke dalam intake. So kadang-kadang kita tengok selain daripada pasir, lumpur, daun kering ni dia boleh melekat juga dekat kita punya air filter. Jadi dia jadi terbatas. Udara yang kita nak masuk dekat air filter kita tu terbatas. Maknanya daun-daun kecil, daun-daun kering ke apa. Sebab tu kalau kita buka, kita kadang-kadang pun macam kenapa ada daun kering dalam air filter, siapa yang letak? Benda ni bukan ada orang dengki ke apa, tak ada. Okay, sebenarnya kalau kita faham konsep laluan tu sebenarnya, okay, dari segi orang kata engineering term, macam mana aerodynamic dia nak lalu angin apa semua tu. So benda tu kita boleh tahu. Okay, sebab apa daun-daun kering tu dia boleh melekat dekat air filter kita. So secara tak langsung kita pun kena ambil tahu dan kita perlu tahu macam mana penjagaan air filter tu sendiri. Sebab benda-benda ni macam ni kadang-kadang kita tak sangka. Kita dah servis semua benda tapi masih tak ada power kita punya kereta. So bila kita check balik, oh ada daun kering, oh ada tersekat batu, oh ada tersekat binatang-binatang kecil ke apa. Mungkin tak ada orang yang nak bersihkan. So benda-benda macam ni main peranan penting untuk kita punya enjin juga sebenarnya. Sebagai contoh, saya pernah tahu ada setengah mekanik, kalau tengok dalam kita punya slide ni, ni dia suka buang benda ni. Penyambung ni. Air filter cleaner intake tube tu. Kalau macam Proton, Gen 2 dia ada sambung dekat bawah bonnet depan kan. Dekat dia punya grill tu kan. Ada setengah orang buang. Sebenarnya dia dah buat lah tu. Ada sebab lah tu. Supaya kalau tak duduk bawah, batu tak masuk kan. Kalau filter letak dekat ni, daun pula masuk. Jadi dia dah letak satu tempat yang sesuai untuk elak daripada batu atau daun pun masuk. Ada setengah orang pergi modify pula. Buang benda tu, tu yang kadang-kadang batu, daun semua masuk. Satu. Yang kedua, yang jenis filter duduk atas throttle body tu. Sekarang banyak kereta pakai lah. Biasanya bila bonnet terbuka dekat wiper, bahagian wiper tu, situ pun daun-daun boleh masuk kat celah tu. Kadang ada setengah mekanik, dia ada penyambung lagi. Dorang tanggal. Jadi kadang udara, daun boleh masuk juga. Jadi itu yang saya cakap tadi. Bila kita tersalah langkah ataupun pandai-pandai lah pergi cabut. Ini tak payah pakai bang. Ini buang aja, buat semak aja. Kan? Itu orang kata mekanik yang berpengalaman lebih lah tu. Selalunya yang cakap gitu. Luar otak punya fikir kan. Jadi yang bahaya adalah mudah terdedah kepada air, batu dan pasir. Yang itu yang paling bahaya sebenarnya. Sebenarnya kalau dia dah design benda tu, kita biar je, kita ikut je. Tak ada masalah. Kalau nak modify tu, okey, kita kena ingat tau, kereta lumba dengan kereta on the road adalah benda yang sangat jauh beza. Kereta lumba, habis lumba letak bawah bangunan, dalam bawah atap. Maksudnya tertutup, kan? Lepas tu kita buka, overhaul ke apa semua. Lepas tu kalau berjalan pula, dia punya jalan untuk kereta lumba, dekat track tak ada lori, tak ada kenderaan diesel, tak ada. Jadi asap tak banyak kan. Lepas tu tak ada pokok tengah track tu, tak ada pokok. Jadi untuk terdedah kepada berminyak yang terlalu tinggi, kan, ataupun rendah, ataupun terdedah pada diesel tu yang banyak asap tu, ataupun terdedah dengan daun pokok tu rendah. Maksudnya kadar tu rendah. Jadi kalau kita buat kereta pergi kerja, balik kerja, ambil isteri, ambil anak, buat macam konsep kereta lumba, memang kereta tak tahan lama dan mudah rosak. Macam saya cakap, kita pun pergi buang lah air cleaner intake tube tu kan, buang, modify. Bang, ini buang bang, ada bunyi sikit. Ada bunyi, racing. Memanglah ada bunyi kan. Tapi bila lalu banjir, sebab kita pula kan, negara khatulistiwa, selalu hujan, kerap hujan. Ya, pasir, batu, air. Yang baru-baru ni Kelisa reda banjir. Kau bayang kan lah. Itu elok pakai snorkel tu. So kita perlu bangga juga kan itu sebenarnya. Sebab Perodua kan, buatan Malaysia tu, Perodua. So kita
sebagai anak mesin ni kita perlu bangga juga sebab benda tu boleh redah. Lama pun dah bersesuaian, kelisa. So, Kelisa. kelisa sifat dia pun dengan air tak boleh dipisahkan. Dah tak boleh pisah. So, dia, Itu so memang kalau dia boleh redah. nasib baik dia bubur kelisa. Kalau dia letak burung tak boleh lalu bang. Tak boleh lalu tu. Tak boleh lalu. Sebab So, tu nama-nama peredua dulu kita kembalikan balik daripada generasi semua nama binatang. Rusa, kancil, kelisa. So ada peranan dekat situ sebenarnya. Kalau kita tengok, kalau kita pakai rusa ketika banjir ni, kita pun tahu mungkin dia boleh berlompat-lompat. Mungkin lah sebab sifat rusa. Baik, kesamaan bang. Gurau. Gurau tak ada. Yang berhormat tarik balik yang berhormat. Saya tarik. Minta maaf. Ali Parlimen Gombak. Okey, jadi apa yang berlaku kat sini? Bila ada setengah tu modify ataupun buat perubahan yang tidak sepatutnya, jadi mudah kereta tu cepat rosak. Okey? Kereta tu akan jadi mudah cepat rosak. Okey. Seterusnya ada hang lagi. Sekejap apa PowerPoint sekarang? Sebab tu kita tahu, okey, contohnya kalau daripada segi pembuatan kereta, kalau kita tengok daripada segi kereta Continental ke perbandingan kereta-kereta luar yang mana daripada segi European ke apa, kita boleh bandingkan cara diorang punya structure engine yang diorang buat tu. Maknanya diorang dah fikirkan kat mana kedudukan air filter, kat mana persesuaian udara tu yang perlu ditarik. Mengikut keadaan semasa. Betul. Sebab tu kalau kita comparekan macam kita tengokkan kita perbezaan kereta Malaysia lain. Sebab tu kalau kita tengok kereta Jepun lain, kereta European lain. Sebab dia orang dah kaji dulu. Okay, sebab tu sesetengah kereta yang macam kita ambil recon daripada luar, okay, kita perlu tahu juga kesesuaian kereta tu dengan kita punya negara kita. Adakah benda tu sesuai dengan tak sesuai? Sebab benda ni sebenarnya main peranan. Kadang-kadang kereta tu memang kita tahu kita made in Japan, okay, buat Japan. Tapi bila kita bawa ke Malaysia ni, kita punya udara kat sini dia lebih panas. Okay? Dia banyak pada hujan dan panas. So mungkin dekat sana dia macam Cik Rizal cakap tadi, ada 4 season. Ada masa salji, ada musim buruk, ada musim hujan, ada musim kemarau. So dia berbeza. Okay? Sebab tu kalau kita tengok perbandingan kereta-kereta luar ni, ada yang orang kata apa, kalau bernasib baik, benda tu tak ada masalah. Tapi setengah orang kalau dia pakai kereta tu, dia kata bermasalah daripada segi lain. So, benda ni semua diorang dah buat kajian dulu sebelum diorang nak orang kata apa, nak hasilkan kereta tu kepada orang ramai. Tapi berbalik pada kita, adakah kereta tu sesuai tak untuk kereta kita pakai dekat negara Malaysia ni? Memang kita tengok kereta tu cantik, lawa, tapi daripada segi kedudukan air filter tu apa semua, kedudukan enjin, ECU tu apa, dia secara random dia dah disetkan oleh diorang punya orang kata tu engineering team diorang. Macam mana permukaan yang sesuai, kedudukan yang sesuai supaya enjin tu dapat dilaksanakan dengan lebih sempurna. Okey. Terima kasih. Good. Sekejap Okey. Jadi itu pada filter lah. Jadi memang sangat penting filter ni. Okey. Okey, seterusnya cara filter pasti macam tadi, video macam last week juga, tapi nanti saya tunjuk sikit. Contoh ni macam traktor lah. Saya ambil je video, janji benda sama kan. Jadi contoh macam filter ni kita tengok bila enjin tu start hidup, udara akan disedut dan dia akan berpusar kat dalam tu. Okey. Kemudian habuk-habuk yang ada tadi akan ditapis oleh filter supaya habuk tadi tak mengganggu. Okey. Jadi debu-debu ke apa tak kisahlah. Pasir ke berminyak semua akan melekat pada filter, dan filter ni okey, macam mana ada airflow sensor ke, map sensor ke, MEF atau map ke, tengok antara dua tu. Macam saya cakap, bila filter tak mampu nak tapis ataupun
kenderaan. Tuan-tuan tuan-tuan perempuan tak ada penapis, apa yang berlaku adalah kekotoran tadi akan melekat pada sensor. Jadi tak sesuai. Sangat tak sesuai dan akan mengganggu. Sebab kita tahu sifat sensor ni sebenarnya dia hanya baca. Dia Ya. baca berapa kandungan udara yang perlu masuk. Dia tidak boleh kotor, dia tak boleh rosak apa semua. Sebab tu sensor, bila kita katakan benda yang berkaitan dengan sensor ni dia sangat sensitif.